Okey, Assalamualaikum sekali lagi daripada saya Aida Ismailiza Kamarudin atau Kek Da pada pagi ini secara langsung di utusan online dan Kosmo Online. Kami pagi ini secara khas membawa pelai-pelai utusan online dan Kosmo Online bertemu. Ni mungkin secara maya adalah dengan pelakon, penyanyi, pengacara sensasi Miss Diva kita, Ifa Razia. Thank you Cik Da, Aida. Aku yang pertama Miss Diva dan yang kedua Miss Diva. Kata apa saja Miss Diva, sedikit pun tak goyah kerana aku Miss Diva. Begitu. Lagu khas untuk pagi Rabu ni daripada Kak Ifa Raziah kita buat peminat dia di luar sana. Kak Ifa, apa khabar Kak Ifa? Sihat, Alhamdulillah. Masih kurung kat rumah, tak boleh ke mana kan. Mewah betul nampak rumah di belakang tu Alhamdulillah, rezeki Allah yang bagi. Kak Ifa, so sebelum kita pergi soalan-soalan yang panas Kak Ifa. Boleh. So apa aktiviti sepanjang lockdown ni Kak Ifa? Aktiviti saya kat rumah, saya bangun tidur, saya akan bekerja daripada rumah macam Cik Dan jugalah, bekerja daripada rumah. Saya sibuk mempromosikan produk Sharifah Beauty, produk-produk saya semualah, kecantikan, kesihatan. Itulah sepanjang tu. Lepas tu, lagi kita dengan anak-anak, dengan suami, saya kucing-kucing. Tu je lah. Nak keluar tak boleh. Keluar pun ada kerja-kerja ni untuk keluar. Tapi itu je lah. Kebanyakan memang saya berkurung kat rumah. Saya memang tak pergi mana-mana. So dari segi perniagaan Kak Ifa sendiri macam mana sepanjang lockdown ni? Ada kesan tak orang kata? So far Alhamdulillah, mungkinlah mula-mula tu agak slow, tapi sejak 2-3 hari ni kebanyakan kain produk saya sold out Itu yang saya rasa gembira sangat, terharu sangat. Alhamdulillah. Dekat Malaysia, Scarlet Beauty sold out Itu kita nak bagi tahu. Yang lain tu masih adalah kita daripada akan keluarkanlah, kita akan bagi kepada seller kita secepat yang mungkin. Tapi dari segi aktiviti seni Kak Ifa macam mana? Aktiviti seni memang tak boleh buat apa program. Sepatutnya ada program Astro untuk satu program tu lah. All Together Now musim kedua. So disebabkan pandemik ni kita tak boleh lagi nak bekerja, and then saya pun ada tawaran untuk slot Akasia di 3. Patutnya bulan 7 ni lah, bulan ni saya syuting. Kat situ pun tak boleh juga disebabkan kita lockdown. So terbatas lah. Show kalau show menyanyi ke sana sini memang ada lah, dah setahun 7 bulan memang tak ada show dah. Betul. Sebab kan kita ni bukan cakap orang luar saja, tapi kita sebagai anak seni. Okey, anak seni pun kita tak ada pendapatan. Saya anak seni memang tak ada pendapatan tetap, tak ada job. Kita jobless dan apa yang nasib baiklah saya ada juga lah yang kecil-kecil yang boleh menampung kelangsungan hidup saya dan keluarga saya. Tapi secara jujurnya Kak Ifa, terjejas tak pendapatan sepanjang pandemik ni? Pendapatan Alhamdulillah Tuhan bagi, rezeki dia tak putus-putus kan. Dan rezeki yang saya dapat ni saya berkongsi dengan orang lain juga kan, bukan untuk diri saya dan keluarga saya. Jadi mungkin dekat situ kot Allah kata sebab kau berkongsi rezeki dengan orang lain, di dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga. So benda ni mungkin Allah bagi saya tak putus-putus lah. InsyaAllah, insyaAllah. Kak Ifa, okey. Kita beralih kepada soalan sebenar pada hari ini Kak Ifa. Boleh teruskan. Beberapa hari ni Kak Ifa menerima kecaman yang agak ni teruk daripada netizen apabila didakwa memilih jenama vaksin. Komen sikit Kak Ifa. Soal diorang dikecam apa semua, saya minta maaf lah sebab saya jenis tak membaca kencaman anda tu, dan saya jenis tak ambil tahu pun kan. Bila orang viral macam tu, it's good lah benda ni sebab niat saya sebenarnya saya nak share benda yang baik untuk mungkin orang yang seperti saya ni, mungkin dia tak nak cerita dengan orang lain. Macam saya lah. Mungkin dia tak nak share dengan orang lain. Macam saya memang akan sharekan info-info ni supaya orang ada masalah seperti saya alami
okey, bila dia nak dapatkan suntikan vaksin nanti, dia tahu macam mana nak menanyakan soalan-soalan sebegini. Contohnya macam saya hari tu, kalau ikut My Sejahtera, memang kat My Sejahtera tu tak tertulis pun kita mendapat vaksin apa pun. Dia hanya letakkan nombor nama penuh kita, tempat kita nak pergi vaksin, okey, tarikhnya dan hall berapa sahaja. Sampai ke tempat tu baru kita tahulah kita dapat vaksin jenis apa. Dan saya kebetulan saya dapat di MyTech. Okey. Setahu saya kat MyTech tu kebanyakan daripada awal, sebab saya pun jenis bukan nak tengok berita sangat kan. Setahu saya lah di MyTech tu kebanyakannya menerima vaksin Pfizer. So saya pun tak kisahlah Pfizer. Terus kita pun pergi je lah. Supaya je dekat sana ada hall A, B, C. Selain kita kita, satu kertas, kita akan kena isi form ni, nama dan kita kena nyatakan adakah kita melalui arahan yang teruk. Okey, pernah mempunyai arahan yang teruk. Soalan B. Sini, soalan A. Mengalami kesesakan teruk seperti sawan, pengsan, kematian hospital sebab mendapat. Tak ada tanya kita soalan dan kita perlu menjawab di kotak-kotak ni. Faham tak? Bodoh Jadi kau kena jawab kat sini. So, kena tick lah. Macam saya adalah pada ubat-ubatan, saya tick lah. Situ saya mempunyai lahan yang teruk. Apabila saya tick kat situ, pegawai yang bertugas di PPV tu, dia lepas saya dapat maklum kat situ, dia panggil yang bertugas untuk tanya saya soalan berkenaan dengan alahan saya. Dan saya tunjukkan kepada doktor tersebut, ini jenis alahan saya kepada ubat-ubatan. Nampak tak? Ini jenis. Ada bukti Kak Ifa? Okey, ada bukti saya tunjuk kat doktor. Ini jenis ubat-ubat yang saya tak boleh ambil. Sebab vaksin ni pun saya tak tahu. Kebetulan hall yang Kak Ifa masuk tu adalah hall yang menyuntik vaksin Sinovac. Okey. So, I pun masuk, I pun tak tahulah benda tu bagus ke tak bagus ke apa. Kita pergi je lah. Okey, sebelum kita meneruskan suntikan, dia akan tanya kita soalan-soalan beginilah kan. Betul lah. Okey, lepas tu apabila doktor yang betul datang, dia tanya kita, kalau puan ada masalah dengan ubat-ubat ini, adakah sebelum ni puan pernah mengalami sesak nafas? Ya, saya cakap kalau even tu saya makan Panadol pun tidak boleh nafas. So, paru saya akan block saya, okey, lidah saya menjadi kebas, okey, mata saya akan merah dan bengkak seperti macam kena tumbuk, kulit-kulit saya akan gatal-gatal. Itu bawa makan Panadol. Makan ubat yang macam painkiller, poster, apa semua. Saya akan mengalami alergik yang lagi teruk. Faham tak? Jadi bila saya bercerita dengan doktor, so doktor pun kata kalau macam tu, puan, kalau masalah yang puan memang serius. Kan memang kita tak suggestkan ambil Sinovac lah sebab dalam hal ni. Maksudnya doktor tu sendiri yang beritahu Kak Ifa ni Ya, bukan aku doktor dia yang bagi tahu aku. So bila doktor tu sendiri bercakap, macam kalau macam ni lah allergic puan terhadap ubat-ubatan, kemungkinan besar puan akan mengalami simptom kalau mengambil Sinovac ni. Jadi dia pun tak berani nak bagi saya suntikan hari itu. Okey, dia tanya saya macam mana puan nak teruskan tak? Saya ni apa yang doktor cakap, dia kalau kata Sinovac ni untuk sesuai dengan alahan saya ni, saya ambil je. Kalau doktor cakap Pfizer tu bagus, saya ikut je. Saya ikut je apa kata doktor. Kalau doktor cakap racun tikus tu bagus untuk saya ikut je. Kan? Apa masalah? Kan? Ini nyawa aku kot, badan aku kot, kau nak cocok. Kan? Kalau tiba-tiba kau cocok lepas tu muka dia yellow pun, muka aku bukan muka kau. Kalau kau cocok aku lepas tu aku jadi kejung, keras, aku yang melayang kau. Siapa nak jawab? Kau nak tanggung jawab. Government nak tanggung jawab. Bila saya cakap dengan doktor pun buatlah surat. Okey, sebelum dia buat surat tu, dia membuat pembatalan. Ini bukan saya yang tulis doktor yang tulis. Reject Sinovac. Dia yang buat pembatalan bukan saya yang suka-suka nak cancel. Okey? Lepas tu, doktor pun ambillah surat. Dia buatlah surat untuk permohonan saya di KKM. Okay, ni surat yang doktor sikit.
yang mengatakan okey saya mengalami alahan dan apa jenis ubat tu ada kat sini. Tertera dan doktor saya. Dan doktor sendiri buat permohonan saya untuk saya mendapatkan vaksin Pfizer yang sesuai untuk saya. Dan doktor tu pun cakap bukan vaksin yang ada sekarang ni tak bagus. Semua pun bagus. Kerajaan saya pun tahu kerajaan kita apa ni vaksin pun yang disediakan semua bagus. Cuma kata doktor ni untuk kes yang macam saya ni risiko dia agak kurang sikit. Pfizer tu pun mungkin ada simptom dia tak tahu sebab saya pun tak pernah ambil. Okey. Tapi risiko untuk dapat simptom tu rendah sikit daripada jenis-jenis yang lain. Sebab tu dia suggestkan saya untuk ambil Pfizer dan tulis surat untuk saya. Bukan saya yang paksa letak pisau kat tengkuk doktor tu yang ambil Pfizer untuk saya. Okey, Kak Ifah, maksudnya pemahaman netizen yang kononnya Kak Ifah ni memilih vaksin, tak nak yang ini, nak yang itu, bukan itu yang berlaku Kak Ifah. Doktor sendiri yang suggest. Itu diorang yang cakap pada aku tahu. Bukan aku pandai. Bukan aku step aku. Tapi Kak Ifah kan bila yelah kadang-kadang setengah-setengah diorang ni baca tajuk je. Ifah Rajah pilih vaksin. Tu Habis nak salah siapa? Kau sendiri tak nak baca? Engkau sendiri tak nak baca. Kau baca tajuk. Bukan apalah rakyat nak kata orang lah. Aku pun sama kadang baca tajuk nak baca. Lepas tu kau tentang orang. Engkau sendiri yang salah. Kau sendiri yang buat anda yang baca. Lepas tu kau salahkan aku. Jadi Kak Ifah dalam tempoh sekarang Kak Ifah maksudnya masih belum menerima vaksin lah Dari mengikut kata doktor ni mengikut MySejahtera benda ni apabila doktor keluarkan surat ni bagi kat saya dan doktor buat key in terus kat dalam MySejahtera saya tu okey mengatakan okey hari ni adalah pembatalan untuk saya mengambil Sinovac. Sebab tu saya naikkan video dekat TikTok saya. Video saya tu saya kata hari ni Miss Diva membatalkan temujanji untuk vaksin sebab saya tak dapat Pfizer. Memang dalam hall A tu hanya untuk Sinovac. Tetapi dalam MyTech tu sendiri di hall B and C ada Pfizer. Ada suntikan Pfizer. Tetapi apabila saya tanya dengan doktor, boleh tak doktor buat surat ataupun transfer saya ke hall yang sebelah? Saya dah alang-alang saya dah datang. Kan tak tahu bila lagi saya nak temu janji. Kan? Alang-alang ni doktor transfer lah ataupun doktor burat ke hall sebelah je kot. Bukan dia jauh nak berjalan kaki kan. Dalam MyTech tu juga. Lepas tu jawabnya pegawai yang tugas TV ketika tu dan doktor dia kata tak boleh. Hall sebelah company lain, klinik lain. Hall A yang saya masuk ni adalah company lain, klinik lain. Sebab tu kat sini tak ada Pfizer, hanya Sinovac. So, habis macam saya nak dapat Pfizer ni, macam mana saya mohon untuk pergi company sebelah tu nak masuk hall sebelah. So, tapi Kak Ifah ada satu kenyataan yang katakan Kak Ifah ni sebenarnya kalau dapat Sinovac tak boleh masuk Singapura. Nanti nak masuk Singapura nak buat jalan ke perniagaan tak susah. Boleh jelas tak Kak bahagian tu Kak Ifah? Okey. Hari saya pergi 11 hari bulan Julai 2021. Ketika itu macam Singapura ni dia boleh apa vaksin pun saya rasa should be okay kat sana. Masalahnya saya yang ini macam kita nak pergi buat ibadah haji atau umrah. Macam saya memang every year saya pergi buat ibadah umrah every year. Daripada last saya pergi tahun 2020. Tahun ni saya tak dapat pergi. Okey, macam tahun ni memang saya pergi tahun ni memang saya nak pergi buat haji. Saya pun dah daftar kat tabung haji nak pergi haji, nak buat haji. And then bila ketika tarikh tu, okey, tarikh 11 hari bulan Julai tu, Saudi belum menerima lagi Sinovac. Belum menerima lagi kemasukan Sinovac kat sana. Tetapi semalam berita baru keluar, Saudi baru terima Sinovac. Betul. Jadi saya bercakap ketika itu waktu 11 Julai, bukan semalam. Kena ingat hari berbeza, berapa hari je berbeza. Jadi semalam bila saya tengok berita di mana Sinovac diterima masuk ke Saudi, alhamdulillah lah saya cakap lepas ni jangankan 2 vaksin dia yang diluluskan di Saudi. Kalau boleh semua vaksin yang ada dekat Malaysia ni, yang diberikan kat Malaysia ni diluluskan. Maknanya bukan sahaja di Saudi, maknanya di seluruh negara dalam dunia ni. Maknanya esok kalau kata border dah buka,
kita rakyat Malaysia nak pergi mana-mana ke, nak ada urusan nak belajar ke, nak apa urusan bisnes ke, nak pergi holiday ke, nak buat ibadah ke, whatever, kat mana-mana, makna kalau kau boleh nak cop dengan immigration tu, maknanya vaksin yang kita dah ambil tu diterima di semua negara. Jadi janganlah sebelum ni Pfizer tu hanya diterima untuk beberapa buah negara je. Kalau negara-negara yang ada negara yang tak terima kan. Jadi kita harap yang akan datang ni, okey, bukan saja di Saudi tapi semua negara dalam dunia ni, di atas bumi ni akan menerima segala vaksin kita dapat injek. Itu harapan saya. Masa tapi 11 hari bulan tu, masa tu Saudi tak terima lagi Sinovac. Betul baru diluluskan semalam. Tapi Kak Ifah betul lah, mungkin apa yang keluar, berita-berita yang keluar ni dalam waktu yang lama, penjelasan Kak Ifah sendiri pun yang trigger netizen ni, sebab mungkin ada yang bayangkan Kak Ifah ni sebenarnya golongan kayangan. Golongan kayangan yang macam kau boleh pilih vaksin kot. Macam tu. Aku ni dah lama nak tunggu tunggu janji tak dapat. Kau pula pilih vaksin. Mungkin itu yang orang kata menambah kemarahan netizen ni. Tapi Kak Ifah, golongan kayangan ni sebenarnya wujud ke tidak? Untuk pengetahuan semua yang tengah lihat saya di online Cosmo ni sekarang, saya pergi tu atas nama bukan Bidadari, bukan Jelo, bukan Kayangan, bukan Farazia. Saya pergi atas nama penuh saya, Sarifah Razia binti Mustafa. Doktor Cina yang melayan saya, yang buat surat tu tak kenal aku siapa. Kan, yang perempuan Melayu pakai tudung yang pegawai PPV yang masa tu dia tak tahu sebab kita pakai mask, saya pakai spek, orang tak kenal pun. Dia pun tak perasan kot saya ni siapa kan. Tidak ada golongan VIP ke, golongan kayangan ada red carpet ke, tak ada. Saya pergi sebab saya tanya, benda tu kita ada sebenarnya orang selalu tak tahu benda ni. Kita sebenarnya ada hak memilih kat situ. Dan mereka juga tidak paksa kita untuk meneruskan vaksin atau dia tanya kita setuju atau tak. Kalau kita setuju, kau sign lah sudah sini, kau dapatlah vaksin. Kalau kau tak setuju, kau balik lah. Itu aja. Apa masalah? Tapi betul lah mungkin. Kita ada hak untuk memilih dan kita ada hak untuk diorangnya kita. Kalau tuan tak nak teruskan ataupun nak batalkan, tak apa. Kita tuliskan surat pembatalan. Kalau puan nak teruskan, boleh teruskan. So, di situ aja dia bagi kita untuk memilih. Apa masalahnya? Kalau kau nak teruskan, teruskan lah. Tapi Kak Ifah menerima kecaman berhari-hari ni macam mana Kak Ifah handle? Mungkin lagu Miss Diva tu sendiri orang kata membayangkan keadaan Kak Ifah sendiri. Itu memang lagu I lah kan, Miss Diva kan. Macam mana I handle? I tak layan, I tak baca pun apa yang dia cakap. I tak layan, I tak baca dan I tergelak kan. Dan I berterima kasih lah. Berterima kasih kepada you all semua yang duk kutuk-kutuk I ni, duk cakap I macam-macam. Orang mungkin tak faham sebab dia tak ada di tempat I. Okay. Kalau kebanyakan yang positif komen yang I terima semua yang ada masalah seperti I. Kalau awak pergi kat sana pun, kalau pergi kat sana, kan doktor pun akan seperti mana doktor tu buat kat saya, dia akan buat benda yang sama kat awak juga. Tak kira pun awak tergolongan apa pun sebenarnya. Janji ada masalah dengan kesihatan dan doktor ni akan suggestkan vaksin yang apa yang sesuai dengan keadaan diri dengan kesihatan lah. Bukan dia doktor ni pun bukan sebarang-sebarang. Dia taruh benda ubat-ubat yang kita kan sebab dia akan tanya kita. Betul. Kau ni ada sakit kanser ke? Kau ni ibu mengandung ke? Kau ni ada sakit jantung ke? Semua akan tanya soalan-soalan tu. Kau jawab je lah. Kalau kau jawab, kau kena vaksin, tiba-tiba kau gigim dengan sawan babi, macam mana? Lepas tu kau nak kata vaksin tu tak betul. Lepas tu kau nak salahkan government tak betul. Habis salah siapa? Betul Kak Ifah, betul. Kita ni kena bijak. Kita ni kena bijak. Kita kena tanya. Sebab kita tahu. Dan kita tak pernah ambil vaksin ni. Benda nak masuk dalam badan, dek. Benda nak masuk dalam badan, benda terus esok yang rosak kita. Yang nak mati pun kita, yang nak hidup pun kita. Kalau cakap soal mati. Betul Kak Ifah. Mati pasti. Kau nak cocok vaksin pun kau mati. Kau cocok vaksin mati. Sampai ajar tu menyebut. Tapi Kak Ifah kan, bila je lah lepas berlaku apa semua ni, kena kecam apa semua, Kak Ifah rasa menyesal tak sebenarnya berkongsi apa yang dilalui Kak Ifah ni di laman sosial? Sebab yelah orang dapat berita ni pun melalui laman sosial Kak Ifah sendiri kan? Tak ada, saya tak niat saya bagus.
niat saya baik, tetapi orang-orang dekat sana yang disalah ertikan, diorang yang buat yang macam-macam, aku tak cakap apa pun. Aku cakap aku tak dapat visor je atas sebab-sebab yang tertentu. Kan? Engkau yang cakap ini, kau cakap itu, engkau yang buat mulut. Aku tak ada buat mulut pun. Kan? Aku tak ada cerita apa benda, korang yang drama korang sendiri. Kan? Lepas tu, niat saya bukan anti vaksin. Saya mengajak, saya tidak menghasut orang untuk tidak ambil vaksin. Tidak ada pun saya. Kalau saya tak nak ambil vaksin, saya tak pergilah kat MyTech pun. Buat apa aku susah nak pergi? Aku kat rumah aja pakai hujung jari dah aku tekan cancel. Batal. Apa aku nak pergi? Kalau betul-betul aku nak ambil vaksin. Ini aku dah pergi kot. Dan aku dah minta kepada doktor tu, minta ke balik atas budi bicara. Doktor boleh tak tukar saya, memandangkan hall A ni Sinovac, dia ada vaksin Pfizer. Hall B dan hall C ada vaksin Pfizer. Boleh tak tukarkan sana? Ada cara tak? Ada solution tak penyelesaian dia? Itulah jawapan dia. Sebab hall sana tu company lain, klinik lain tidak sama. Jadi orang company lain-lain. Jadi kita semua ni dalam MySejahtera. Dia cakap, apa pun MySejahtera yang akan updatekan kita. Bukan kita nak suka-suka, nak pergi ke tak nak pergi ke tak. Betul Kak Ifah. Mungkinlah orang yang tak dapat vaksin lagi tak tahu proses yang perlu dilalui orang nak menerima vaksin ni. Mungkin dengan penjelasan Kak Ifah ni secara sedikit sebanyak dapat orang kata menjelaskan macam mana proses vaksin tu dibuat. Kena declare kesihatan diri dan jumpa doktor dulu baru boleh terima vaksin. Kalau macam dalam aplikasi MySejahtera pun kan kita ada soalan-soalan diberikan kat situ. Sekiranya dah ada kit macam ni, kau bagi tahulah kat situ. Okay, kalau kata mungkinlah MySejahtera ni sistem, kadang-kadang ni kadang-kadang sistem ni pun tak betul juga kan. Mungkin dia tak boleh detect apa. Masa kita berhadapan dengan pegawai PPV tu, mereka akan tanya. Setiap orang akan tanya soalan yang sama. Jadi kita jawablah kat situ. Okay. Macam saya dia tanya, puan ada masalah kritikal tak dengan penyakit lain? Saya kata saya tak ada kanser. Alhamdulillah saya tak ada jantung. Okay. Saya tak ada darah tinggi, darah rendah, darah, sikit darah tak ada. Saya tak ada kencing manis, kaki kencing tak ada. Cuma saya cakap saya cuma ada alahan pada jenis-jenis ubat yang tertentu. Itu sahaja. Tak boleh sebarang ubat. Betul. Tapi Kak Ifah kilat netizen satu hal lah, tapi ada juga golongan rakan-rakan artis yang turut mengecam Kak Ifah dengan keputusan ni. So bila Kak Ifah mesti dapat baca komen-komen sikit daripada rakan-rakan artis ni. Apa komen Kak Ifah? Sebenarnya tak tahu apa masalah orang dengan saya. Saya tak pernah bermusuh-musuh dengan siapa-siapa pun. Saya tak tahu apa masalah mereka dengan saya. Apa yang diorang sakit hati now dengan saya. Apa yang tak suka dengan saya, nak kata kau bagi aku job pun sekali tu je lah. Itu pun zaman bila, tak ada pun kau bagi aku sekarang pun, tak ada pun. Tak ada pun aku susah beras, aku tak ada dalam rumah, aku minta korang duit, sembarangan tak ada pun. Aku tak pernah pun hidup menyusahkan hati-hati ni semua kan. Dan setahu saya, I very respect semua artis, baik tua, baik muda, baik BBMU ke apa, I respect everybody. Itu juga dengan wartawan. Begitu juga dengan hater, begitu juga dengan peminat-peminat, pengguna-pengguna produk iPhone. Semua I respect. Bila kau buat ni, kau mencontoh teladan kau kat masyarakat, kau menghasut. Kau buat macam berpuak-puak kumpulan artis ni untuk membenci artis-artis ni. Apa kau niat sebenarnya? Apa yang cuba kau tunjukkan? Apa yang cuba moral of story yang kau cuba kau nak tunjukkan dengan orang? Kalau kau buat macam ni dengan artis, sesama artis, makna macam mana peminat tu nak respect kau? Macam mana peminat nak respect kita artis? Sedangkan artis sama artis pun kau tak respect each other. Macam mana orang nak respect kita? Kau nak suruh orang respect kau, tapi kau tak respect orang. What the hell? Tapi tak ada perasaan dendam ke Kak Ifah dengan apa yang berlaku ni pada haters, pada pengecam Kak Ifah ni? Saya tak ada apa. Sebab pada saya tak ada masalah orang. Saya tertanya-tanya, kalau mereka tahu saya, kan, kenal saya, pernah kerja dengan saya, apa salahnya? Kau DM dia aku. Betul ke Kak? Akak macam saya terbaca. Jadi saya tak nak lah, kan. Kau tanyalah aku, apa masalah kau? Susah sangat ke nak tanya? Kan? Kau pun gerik.
kau pun terhasut dan kan. Kenapa hidup kita macam ni? Kita ni dalam industri ni kecil je kat Malaysia ni. Kan? Dah lah kita sekarang masing-masing tak ada job, okey? Masing-masing tertekan, masing-masing terkesan. Tak perlulah kau nak menghasut orang lagi hati-hati untuk puak-puak. Kan? Apa sebenarnya kau nak tanya orang-orang macam ni kan? Sepatutnya kita ni tanya waktu ni, tanya apa khabar kau? Oh betul ke kau sakit? Kan? Betul ke kau ni kita simpati, apa perlu kita bantu? Bukan kau masuk cara macam ni. Patutnya kau tanya apa perlu dibantu. Bukannya cara macam tu. Betul. Akak, okey Akak, antara yang paling ditunggu pengguna laman sosial sekarang adalah bila sebenarnya Akak nak dapat suntikan ni, dan kalau Akak dah dapat temu janji akan berkongsi tak dengan peminat dan mereka di luar sana? Bila I tak pasti sebab I diberitahu dalam masa 30 hari. Itu pun nak kena tengok dekat My Sejahtera. Dan kalau waktu I dapat untuk divaksin tu, I nak jemput semua wartawan, press semua, I nak buat media ni ikut I pergi ambil vaksin. I nak buat macam tu. Boleh tak? Di pusat vaksin lah Kak Ifah Ya, di pusat vaksin. Semua channel, semua TV, semua daripada dalam negara, luar negara semua I akan jemput untuk ikut I cara macam mana nak tunjuk ketika tu untuk dicucuk vaksin. Itu kena minta kebenaran tu. Dia kena minta kebenaran. Itu kalau boleh. Kalau nak itu kalau boleh kan. I ni siapa? I ni rakyat biasa je. I bukan satu negara tu. I bukan kaya-kayangan ke. I bukan orang. I tak ada apa. I orang biasa saja. Orang sana je. Rakyat biasa. Sama jalan kaki. Sama je. Beratur. Sama je. Bayar teks. Sama je. Tak ada pun berbeza dengan orang lain, sama je. So tak ada bezanya. Kalau I dapat dalam sehari 2 mahu rezeki I dipercepatkan, haraplah benda tu dipercepatkan, I terima. I akan pergilah. I share, akan buat live. Interview nak interview I betul-betul pun boleh. Nak interview I betul-betul welcome gitu. Kak Ifah, okey, kalau boleh saya nak baca sikit komen ni, boleh tak Kak Ifah? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah Kak Ifah Okey, kita baca di utusan online dululah okey. Ada Kak Ifah Divas ni, mungkin peminat Kak Ifah kot Yes, mereka ni tak ubah penghasut untuk membenci Miss Diva. Okey, ni dari Mulyani Mat Zain. Macam mana kalau semua nak tukar vaksin? Dapat ke My Sejahtera tunaikan? Rasanya tak adil kalau dapat yang dapat tukar tu. Dia sebenarnya you boleh request kat My Sejahtera. Tetapi waktu tu you mesti nak masa sebelum macam saya kena cuti tu, kena consult dulu dengan doktor. Doktor yang akan bagi kebenaran. Kita tak boleh simply nak minta-minta suka-suka hati. Pasal tu I cakap, I bukan mengada-ngada nak minta tukar. Doktor yang tolong tukar, doktor yang recommend untuk ditukarkan. Bukannya saya. Jelas? Faham ke tidak? Okey, tapi ada dekat Maznah binti Sada Maznan, bagus Ifah Razia, tubuh badan kita tanggungjawab kita. Ni di usaha online sis ni bersetuju dengan Kak Ifah. Ya, terima kasih. Pasal apa? Actually kita ada hak untuk kita nak cakap, kita ada hak untuk bertanya kan? Tak salah tanya. Kan? Adakah dengan kalau kau tak sakit, kau tak ada ini, kau okey, kau normal, kau ambil lah jenis vaksin apa pun, tak kisah. Sebenarnya kerajaan kita dah bagi semua yang terbaik. Semua jenis vaksin terbaik dan iktiraf halal. Okey? Dan tak payah nak takut. Kau tak perlu. Macam saya nak divaksin ni. Bukan saya tak nak. Bukan saya anti vaksin. Saya nak. Sebab tu disebabkan ada masalah saya, mungkin ada kumpulan ubat yang saya terima tubuh badan saya menyebabkan saya boleh mati kalau tersedar ubat. Jadi saya mesti bertanggungjawab untuk tubuh saya, nyawa saya kan. Takkanlah aku nak bagi kau racun, aku nak biarkan. Betul Kak Ifah, betul. Kita kot, nyawa kita kot. Betul Kak Ifah. Kita bertanggungjawab terhadap diri kita. Kita mesti concern dengan diri kita.
Mhm. Kak Ifah, sebelum kita tamatkan perbualan kita pagi ni sebab baru-baru ni Kak Ida pun ada interview Kak Ifah mengenai kerugian yang dialami hampir 500 juta 500 ribu ringgit 500 ribu ringgit Juta, setengah juta okey. setengah Juta juta rupiah. di pada bazar apa namanya Kak Ifah Vendor Mega Raya Fest sekarang 2021 di betul. PWC. So sekarang ni minggu depan ni nak raya ni Kak Ifah. So mungkin ada kata perniagaan baru ke benda hari raya Aidiladha ni untuk peniaga-peniaga kecil kita? Okey, so saya nak terang inilah untuk vendor-vendor saya pun kita dah mula start membuat pembayaran refund. Start daripada minggu lepas, minggu ni kita ikut turutan batch by batch. Jadi macam vendor-vendor saya, kita faham semua orang tertekan. Tak boleh nak ni, tak boleh kedai, tak boleh buat butik kan, hanya online saja. Apa yang saya boleh bantu untuk vendor-vendor saya tak potong satu sen pun. Tak apa, saya rugi pun tak apa. Kan, saya pulangkan refund setelah saya dapat refund daripada PWTC. Saya dah dapat PWTC, dah clear tu, barulah kita agihkan duit refund kepada vendor-vendor kita yang dah membuat pembayaran dalam akaun Star Vendor Event Sdn Bhd. So, benda ni insyaAllah dalam seminggu dua sebelum Hari Raya Haji ni kita akan selesaikan secepat yang mungkin. Don't worry. Itu je. Apa yang boleh saya bantu, saya bantu. Untuk saya nak bantu dari segi kerugian vendor-vendor saya tak dapat nak bantu sebab saya sendiri sebagai organizer pun mengalami kerugian yang sangat teruk. Apa? Kita terima ujian ni. Bukan seorang aja. Satu Malaysia terasa terkena dengan ekonomi sekarang ni kan. Tapi apa boleh buat? Saya cakap, apa yang cepat rezeki saya berkongsi dengan orang. Saya berkongsi dengan orang, saya berkongsi dengan ini kan. Jadi itu disebabkan itulah mungkin Allah tu turun kat saya bagi saya rezeki yang terputus sampai sekarang ni. Betul Kak Ifah. Kak Ifah, okey, sebenarnya kami di IMTV ni sangat tertarik dengan dekorasi rumah Kak Ifah yang kat belakang tu Okey, mungkin lepas pandemik ni kita orang boleh melawat rumah Kak Ifah, buat tour kat rumah Kak Ifah tu. Nampak tak? I feeling. Sekejap I nak up sikit. Nampak tak sini I? Apa tu? Wow, nampak tak? Bentuk apa tu? Hebat. Bentuk apa tu? Louis Vuitton Kak Ifah. Kelas dia punya decoration tu. Sangat mewah Kak Ifah Alhamdulillah, ni semua berkat kerja keras kita kan. Katanya bathtub berada di luar yang boleh nampak seluruh Kuala Lumpur, betul ke? Ya, betul. Nanti nak mandi kalau kat rumah tak ada air boleh lah singgah rumah saya mandi. Okey, Kak Ifah, sekali lagi kami di IMTV mengucapkan terima kasih kepada Kak Ifah untuk kata penjelasan pada pagi ni pukul 10.30 ni tadi kita start ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Kak Ifah. Orang kata semoga dengan apanya Kak Ifah kongsi ni dapat menjernihkan orang kata kesangsian ataupun ketidakfahaman orang di luar sana mengenai isu yang Kak Ifah hadapi ni. Betul tu Cik. Dah terima kasih kepada Cosmo Online dijemput saya. Saya ni dah berpuluh tahun rasanya saya tak keluar utusan. Saya rasa semalam saya keluar utusan Malaysia, saya bangga tau, terharu semalam story saya diambil dan saya diinterview berkali-kali akhbar Cosmo. Ini buat online dekat Cosmo Online, utusan online. Terima kasih kepada pihak utusan juga kerana interview saya. Terima kasih kepada Cik yang berusaha mendapatkan Kak Ifah. Dan terima kasihlah kepada semua haters dan juga yang masuk online sekarang yang tengok saya live sekarang ni. Terima kasih kepada anda. Semoga apa penjelasan saya tadi terjawab sudah supaya anda tidak lagi lah pertikaikan kenapa saya demand. Bukan saya menengah dan bukan saya anti vaksin. Dan bukan niat saya untuk menghasut orang ataupun masyarakat Malaysia tidak mengambil vaksin. Saya ada bagi saya membantu. Jadi kita lindung kita lindung semua, kita lindung keluarga kita. Okey, kepada pelayar utusan online dan Cosmo Online, tamatlah sudah sesi kita pada pagi ini yang panas, yang sensasi bersama Miss Diva kita, Kak Ifah Razia. So kepada pelayar-pelayar sekalian, teruskan menyokong kami di utusan online dan Cosmo Online dan kami akan bawakan lebih berita-berita yang menarik kepada anda di luar sana sepanjang pandemik ini dan apa yang lebih kami harapkan agar dalam situasi sekarang semua pihak menjaga dirilah dengan kes yang semakin meningkat sekarang Kak Ifah sekarang. Betul. Kalau boleh jangan keluar. Jangan keluar rumah. Macam saya duduk di rumah. Pakailah lawa-lawa, duduklah rumah. Pakai lawa-lawa di rumah. Kerja kan. Okey. Jaga kesihatan masing-masing. Betul. Jaga diri masing-masing. Okey, sekian daripada kami. Terima kasih semua. Bye. Jumpa lagi.
Assalamualaikum. Muah.